luasnya potensi pisang kepok dan sambutan Hari Kebangsaan dalam situasi pandemik COVID-19. Antara bahan berita dari Bumi Kenyalang. Jadi kita terus bersama Gracia Vicky Chua. Jadi silakan Gracia di sana. Terima kasih Nolela. Salam sejahtera dan salam hormat. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah menerima pelbagai permohonan peruntukan untuk pelaksanaan projek-projek pelancongan di Sarawak di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 dengan anggaran kos keseluruhan lebih RM100 juta setakat ini. Menteri berkenaan Datuk Seri Nancy Shukri berkata kesemua permohonan yang diterima akan dimajukan kepada kerajaan untuk dipertimbang pelaksanaannya di bawah RMK-12 merangkumi tempoh dari tahun 2021 hingga 2025. Datuk Seri Nancy bagaimanapun menjelaskan pelaksanaan projek setiap tahun dalam tempoh 5 tahun itu adalah mengikut keutamaan yang diputuskan oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi kita ini bukan melihat kepada macam when you are federal minister, you have to look at the overall Malaysia punya keperluan. Jadi nantilah ada bila meeting Tour Malaysia Plan, the various the groups, they will look into priorities, they will come to the state, they akan melihat kepada yang mana yang utama untuk dibuat pada setiap tahun lah, for the 5 years tu lah. Datuk Seri Nancy berkata demikian pada sidang media sebelum merasmikan program Lan Berambih ke Batu Kitang di Kampung Batu Kitang Lama, Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, beliau menyeru Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen untuk mengenal pasti produk-produk pelancongan yang boleh dibangunkan di kawasan masing-masing selari dengan usaha kerajaan yang menumpukan kepada sektor pelancongan domestik. Beliau berkata produk-produk pelancongan yang boleh dibangunkan tidak semestinya berkaitan dengan tempat pelancongan sahaja, tetapi turut membabitkan keunikan makanan, hasil kraft tangan atau kawasan persekitaran kampung yang unik yang berpotensi menarik kedatangan pengunjung. Pada majlis itu juga Datuk Seri Nancy turut mengumumkan peruntukan sekurang-kurangnya RM3,000 kepada setiap buah jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Batu Kitang yang keseluruhannya mempunyai 18 buah kampung. Penanaman pisang kepok diyakini berpotensi untuk diusahakan berikutan permintaan tinggi untuk komoditi tersebut, terutama di Semenanjung. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Tasik Biru, Datuk Henry Herijina berkata, maklumat yang beliau perolehi daripada pengusaha pisang kepok di Asajaya Samarahan mendapati ekspor 50 tan sebulan ke Semenanjung adalah tidak mencukupi bagi menampung permintaan pasaran yang luas. Mendapati there is a big market for pisang kapuk. Apabila saya meneramah pengusaha pisang kapuk di Asajaya, dia beritahu saya 50 tan tidak mencukupi untuk diekspor ke Semenanjung Malaysia. Beliau saja 50 tan. Yang dari Serikin ni, kita ada satu pengekspor dari Serikin mengambil pisang, suplai bekalan pisang daripada negara jiran, dibawa ke Kuching dan diekspor ke Semenanjung Malaysia pun tak cukup. Ke arah itu, DUN Tasik Biru bakal melancarkan projek rintis penanaman pokok pisang kepok pada bulan depan melibatkan kawasan seluas 36.2 hektar di Kampung Daun, Kampung Senibong dan Kampung Tanjung Bawang dalam kawasan Singai. Seramai 51 peserta terlibat dalam projek rintis ini akan mula berkursus tentang teknologi penanaman pisang kepok pada 11 September ini. Menurut Dato' Henry, tuaian pertama projek rintis berkenaan dijadual pada Ogos tahun depan dan kini terdapat 3 pihak yang berminat untuk membeli produk tersebut. Namun, memorandum persefahaman untuk proses jual beli hanya akan ditandatangani setelah diteliti oleh Jabatan Pertanian. Adun tersebut ditemui media selepas majlis pemimpin bersama rakyat bersempena pelancaran Pasar Tani Kampung Jagoy di Bau. Pasar Tani bernilai RM20,000 yang menempatkan 8 usahawan tempatan ini menyediakan pelbagai produk seperti ikan, kuih muih dan sayuran untuk menampung permintaan penduduk setempat.
Genap seminggu Sarawak merekodkan sifar kes positif COVID-19 sekaligus jumlah kes positif di negeri ini kekal sebanyak 699 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sarawak dalam kenyataan juga memaklumkan bahawa satu kes baru dilaporkan telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih setakat hari ini ialah seramai 669 orang atau 95.71%. Hari ini juga dilaporkan seramai 11 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital. 7 kes sedang dirawat di Hospital Bintulu, 3 kes dirawat Hospital Umum Sarawak dan seorang di Hospital Miri. Manakala seramai 8 pesakit dalam siasatan baharu dilaporkan dan 1 kes masih menunggu keputusan ujian makmal. Kluster alam di Bintulu juga dilaporkan masih aktif dengan 8 kes. Sementara itu, PDRM telah mengeluarkan 12 notis kompaun iaitu 11 di Kuching dan 1 di Kota Semarahan kerana gagal mematuhi garis panduan. Sambutan Hari Kebangsaan dalam situasi pandemik COVID-19 nyata berbeza jika dibandingkan dengan sebelumnya yang menuntut masyarakat saling bersatu padu khususnya dalam memutuskan rantaian COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang Loh Her Chiang berkata semangat sayang dan cintakan negara dalam diri masyarakat harus diterjemah menerusi amalan pematuhan prosedur operasi standard yang ditetapkan kerajaan selain menyemarakkan semangat dengan mengibarkan jalur gemilang. Loh Kee Chiang berkata ia perlu ketika negara masih berdepan dengan COVID-19 dan setiap masyarakat hendaklah memainkan peranan penting untuk merealisasikan usaha kerajaan menjadikan negara bebas pandemik tersebut. Beliau berucap pada majlis perasmian program Merdeka at Community yang diadakan di Dewan Masyarakat Kampung Lidah Tanah, Batu Kitang, Kuching. Terdahulu berucap Timbalan Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sarawak Aziz Abdul Rahman memaklumkan sejak program ini dimulakan Julai lepas, lebih 600 program Info on Wheels dan 33 program Merdeka at Community telah diadakan di seluruh bahagian di negeri ini. Program ini antara lain bertujuan meningkatkan momentum sambutan Bulan Kebangsaan dalam kalangan masyarakat meliputi kawasan kampung, rumah panjang serta pekan kecil di seluruh negara. Pada majlis sama turut diadakan penyerahan jalur gemilang daripada Japin Sarawak kepada Ketua Kampung Hamzah Bujang. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Gracia, terima kasih. Baiklah, seterusnya